Koles, juga dikenali sebagai pokok ati-ati. Ini adalah biji benih pokok ati-ati. Saya menyemai benih pokok ati-ati dengan menabur secara rata, terus ke dalam pasu. Selepas itu, saya memberikan semburan air ke atas biji benih. Biji benih pokok ati-ati memerlukan cahaya untuk bercambah. Jadi dengan sebab itu, jangan halang benih daripada menerima cahaya. Biji benih mula bercambah. Beginilah rupa daun pemula pokok ati-ati. Dari pengalaman saya, pokok ati-ati biasanya bercambah di antara hari 5 hingga hari ke-10. Kadar percambahan biji benih bergantung pada kualiti biji benih dan umur biji benih. Sila pastikan media tanaman lembab sehingga biji benih bercambah. Juga, jangan biarkan tanah menjadi terlalu lembab, karena ini akan melemahkan benih dan biji benih akan dijangkiti penyakit redaman. Tiada obat untuk biji benih yang sudah mempunyai penyakit redaman. Penyakit redaman ini selalunya menjangkiti anak benih. Bagi tumbuhan yang sudah matang, jarang dibunuh dengan penyakit redaman. Penyakit ini paling kerap berlaku di dalam keadaan cuaca basah dan sejuk. Untuk mengelakkan penyakit ini berlaku, gunakan media tanaman yang baik atau sterilkan media tanaman sebelum digunakan. Juga elakkan menyiram terlalu banyak ketika tumbuhan masih di umur anak benih. Ia adalah perkara biasa jika beberapa biji benih yang ditanam gagal bercambah. Bagi pendapat saya, secara purata hayat biji benih pokok ati-ati yang belum ditanam adalah kira-kira 1 tahun. Bagi pendapat saya, suhu optimum untuk percambahan biji benih pokok ati-ati ialah 21 derajat Celcius. Daun sejati pokok ati-ati mula muncul. Jika Anda tinggal dalam iklim cuaca yang lebih sejuk, Anda boleh mulakan penanaman di dalam rumah dan melakukan pemindahan semula selepas semua bahaya frost telah hilang. Tanah yang saya gunakan untuk menanam pokok ati-ati mengandungi serat kelapa, tanah terbakar merah, mikro, pasir halus, humus lama dan arang. Anda juga boleh menggunakan apa sahaja media tanaman yang tersedia untuk kemudahan Anda. Selagi Anda menggunakan tanah yang subur dan bersaliran baik, tumbuhan akan tumbuh dengan baik. pH tanah untuk menanam pokok ati-ati adalah di antara 6,5 hingga 7 pH. Size bekas yang saya gunakan untuk menanam pokok ati-ati tinggi 29 cm dan lebar 29 cm. Anda juga boleh menanam pokok ati-ati di dalam bekas yang lebih besar daripada saya. Lebih besar bekas yang digunakan untuk menanam, lebih besar sistem akar yang akan tumbuh dan akan menghasilkan tumbuhan yang lebih besar. Cuma pastikan bekas Anda mempunyai saliran yang baik. Bekas yang tidak mempunyai saliran air yang baik akan menggalakkan penyakit reput akar. Bagi saya, kelebihan untuk menanam dalam bekas adalah memberikan saya lebih kawalan ke atas cahaya matahari, kelembapan, dan suhu. Secara purata penggunaan air harian untuk penyiraman pokok ati-ati adalah kira-kira 400 ml. Dalam iklim saya menyiram pokok ati-ati setiap hari. Masa saya menyiram pokok ati-ati ialah antara 7 hingga 8 pagi. Jika hujan, saya tidak menyiram tanaman saya. Penggunaan air bergantung pada size bekas, jenis bekas, cuaca dan iklim tempat Anda tinggal. Apabila menyiram tanaman, pastikan tanah lembab tetapi tidak terlalu basah dan bertakung. Penggunaan air Anda mungkin berbeza daripada saya. Saya menanam pokok ati-ati di kawasan luar rumah. Saya meletakkan pokok ati-ati saya di lokasi yang teduh. Pokok ati-ati juga boleh ditanam sebagai tanaman di dalam rumah. Suhu minimum semasa menanam pokok ati-ati ialah 22 derajat Celcius.
Suhu maksimum semasa saya menanam pokok ati-ati ialah 32 derajat Celcius. Saya menanam pokok ati-ati di dalam iklim tropika. Saya mula menggunakan baja ke atas pokok ati-ati selepas 30 hari pertumbuhan. Saya menggunakan baja cecair pelbagai guna untuk membaja pokok ati-ati. Anda boleh menggunakan baja pelbagai jenis guna yang terjual di kawasan Anda. Sila baca dan ikut arahan dengan teliti sebelum menggunakan sebarang jenis baja. Saya membaja pokok ati-ati saya setiap 15 hari. Waktu membaja saya adalah pada awal pagi. Pokok ati-ati tidak memerlukan baja yang banyak. Jangka hayat pokok ati-ati dalam iklim saya adalah separa tahunan. Semasa menanam pokok ati-ati, pemangkasan perlu dilakukan untuk mengelakkan tumbuhan menjadi tinggi dan tidak cantik. Dengan melakukan pemangkasan, kita boleh mengelakkan pokok ati-ati dari berbunga. Ini karena pokok ati-ati akan mati selepas berbunga. Dahan yang dipangkas boleh digunakan sebagai keratan untuk membuat pokok baru. Pokok ati-ati boleh membiak dengan biji atau keratan batang. Pokok ati-ati agak tahan perosak dan penyakit, walaupun begitu Anda perlu berhati-hati terhadap hama labah-labah, kutu daun dan lalat putih. Pokok ati-ati saya tidak menghadapi apa-apa penyakit semasa membesar, tetapi saya menghadapi serangga perosak larva webworm. Saya tidak menggunakan racun herbisida atau racun perosak semasa menanam pokok ati-ati. Sesetengah spesies tumbuhan pokok ati-ati mengandungi unsur toksik. Toksin ini tidak menimbulkan risiko kesehatan yang besar kepada manusia dewasa yang sehat. Racun yang terdapat pada pokok ati-ati adalah sangat berbahaya kepada kucing, kuda, dan anjing. Minyak dan sap atau getah yang terkandung dalam semua bahagian tumbuhan pokok ati-ati mungkin mengandungi sejumlah kecil toksin. Ia bergantung kepada spesies. Gejala keracunan biasanya termasuk anoreksia, cirit-birit berdarah, gegaran badan atau mengeletar, kemurungan, kemerahan kulit dan muntah. Jika Anda mengisyaki hewan kesayangan Anda, mungkin termakan bahan yang berpotensi toksik, hubungi pusat kawalan racun hewan tempatan Anda atau dokter hewan secepat mungkin. Tidak semua spesies tumbuhan pokok ati-ati mengandungi toksin berbahaya. Pastikan spesies pokok ati-ati Anda tidak beracun kepada hewan kesayangan Anda sebelum membesarkannya. Terima kasih kerana menonton.